Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Um, Selamat berhujung minggu di hari Minggu. Hari ini saya rasa dekat lama juga saya tak buat video. Saya rasa dekat ada 2 bulan. Saya rasa dekat 2 bulan kot lama tak buat video. Bukan apa sebenarnya. Saya lebihkan kepada untuk bantu dulu tim-tim coaching saya, yang mana trader-trader yang mana dah daftar di bawah IB saya, dan komitmen untuk saya berkongsi nota-nota coaching, guidance ataupun membantu anda bagaimana nak buat trading, sebab ramai juga yang newbie dalam tu. Dan untuk mereka-mereka yang kerap buat homework, buat latihan, masuk trade, di mana silap, di mana untung, yang mana rujuk balik kepada saya. Akaun anda aktif, selagi mana anda aktifkan akaun anda, saya akan terus share video-video kepada anda. Dan bagi mereka yang parking ikuti pun ada juga, terpulang. Okay, anda boleh parking selama mana anda nak parking pun tak ada masalah. Dan saya juga telah share 3 video terawal lah. Ini adalah 3 video basic yang saya ajar ni, yang saya share dengan anda semua ni adalah video yang melayakkan. Okay, yang bagi saya komprehensif untuk anda membuat trade, dan langkah seterusnya adalah di tangan anda. Okay, bagi anda yang aktifkan akaun anda, yang buat trading dan semak semua win dan juga loss yang telah anda alami, itu telah cukup bagi anda untuk aktifkan akaun anda. Dan bagi anda yang belum lagi aktifkan akaun, study balik link-link yang saya bagi, 3 video yang saya bagi, dan mulakan trade anda untuk melayakkan anda seterusnya untuk mendapat perkongsian daripada saya. Okey. Okey, video kali ini sebenarnya saya just nak share dengan anda video public lah. Kita pun dah lama tak buat video-video public, so kita nak buat video public sebenarnya. Macam biasa tuan-tuan, saya rasa ada lagi benda yang tak cukup yang saya kongsikan dengan anda setakat ni. Saya rasa ada lagi satu dua poin lagi yang masih tak lengkap dalam perkongsian saya kebelakangan ini. Okay. Salah satunya adalah re-entry. Okay. Banyak komen yang saya dapat daripada sahabat-sahabat kita. Masalah utama daripada sahabat-sahabat kita adalah kelebihan yang ada dalam BBMA. Kelebihan yang ada dalam BBMA adalah sell di pucuk dan juga buy di akar. Tetapi untuk kita mendapat, untuk kita melayakkan diri kita untuk berjaya mendapat pucuk dan juga akar, itu sebenarnya memerlukan kesabaran juga. Memerlukan kesabaran. Kita tengok ramai trader, dia nak kejar pucuk, nak kejar akar, sehingga apa yang berlaku adalah mereka lebih mudah untuk masuk lebih awal. Mereka lebih mudah untuk masuk entry lebih awal berbanding kalau mereka tunggu dalam seketika 1-2 candle untuk confirmation. Itu lebih mudah sebenarnya. Saya percaya nota yang saya akan share dengan anda semua pada hari ini adalah satu nota yang boleh mengatasi ataupun menghindari anda semua daripada
entry lebih awal. Okay, entry lebih awal. Sebab bila you entry lebih awal, you akan floating lebih cepat. Okay, so ini adalah pemahaman bagi saya yang sangat-sangat advance. Anda mungkin tak faham sangat. Okay, kalau saya cerita terlampau sangat advance, okay, saya mohon anda untuk semak balik video-video yang lama. Kenali basic dulu. Okay, kenali basic. Dan apa yang saya nak ajar kepada anda ni adalah satu benda yang satu pemahaman yang advance, tetapi agak leceh juga, tetapi tak seleceh mana-mana ilmu yang ada di luar sana lah. Dan saya rasa kita mulakan sekarang. Fokus untuk topik hari ini adalah re-entry, tuan-tuan. Okay, fokus untuk hari ini adalah kita nak semak ataupun kita nak beri tumpuan kepada satu terms di dalam BBMA yang iaitu re-entry. Sebagaimana tuan-tuan tahu, dalam BBMA ada banyak terms. Kita ada extreme, kita ada TP wajib, kita ada MHV, kita ada candle arah kukuh, re-entry, kita ada momentum, dan juga kita ada re-entry selepas momentum, dan kita ada candle arah, re-entry extreme, dan kembali semula kepada TP wajib dan juga MHV. Okey. Baik. Kita buka. Ini chart gold lah, tuan-tuan. Chart gold ni sebenarnya saya dengar ramai yang terciduk jugalah. Ramai yang terciduk dekat gold. Sebenarnya even saya dekat gold pada hari tu pun saya dah main banyak dah. Saya ada saya sempat juga buy kat sini, tetapi saya dah close. Saya close somewhere dekat sini, tuan-tuan. So sayang kat situ lah. Kalau tidak memang kita boleh dekat 300 pip pun boleh pergi, tapi sebab dia punya dia punya volatility kan, so kita somewhere kat kawasan ni. Sebab saya dah TP dulu, apa dah jadi selepas tu biar dia pergi dulu untuk buat signal, dan kita akan kembali selepas dia membuat setup. Itu konsep saya macam itu, senang. Okay? Kita punya tempat TP kita dah tahu. Kalau dia pergi jauh, itu adalah signal. Kita tunggu dia buat setup dan kita akan masuk. Okey. Baik. Kat mana saya nak mula? Okey, tuan-tuan. Saya nak ingatkan sekali lagi, apabila candle berada di berdekatan dengan mid PB, ini adalah kunci untuk apa yang saya nak kongsikan hari ini. Apabila price menghampiri mid PB, itu adalah re-entry. Okay. Sehingga dia membuat candle arah kukuh. Candle arah kukuh. Okay. Selagi tak muncul candle arah kukuh, tuan-tuan, ini semua adalah re-entry untuk trend yang sedang menaik ni lah. Okay. Kalau ni menurun, dia menghampiri, ini adalah re-entry dia lah. Dan kalau dia buat arah kukuh di sini, bermakna ini bertukarlah trend. Okay, daripada re-entry untuk sell kepada re-entry untuk buy. Okey. Okey. Begitu juga dengan kawasan ini. Okey. Walaupun kita nampak macam dia dah buat satu arah kukuh, tetapi kita dapat lihat arah kukuh ni dia turun terus sampai kawasan ekstrim untuk buy, dan kemudian dia reject balik. Okay, dia reject. Apa maksud reject? Dia masuk balik, tuan-tuan. Dia dah turun tapi dia masuk balik, so dia reject balik kawasan yang dia breakout tu. Itu satu point yang kita perlu perhatikan, tuan-tuan.
Dan kemudian selagi mana dia tidak break mid BB, itulah semuanya keadaan bagi re-entry. Okey. Bagi keadaan re-entry buy. Okey. Re-entry. Okey. Berlaku apabila munculnya arah kukuh. Betul? Okey. Berlaku apabila munculnya arah kukuh. Semua orang tahu. Yang baru belajar BBMA tahu, yang dah lama belajar pun tahu, yang dah otai pun tahu, yang kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa macam saya pun tahu. Selepas arah kukuh berlakunya re-entry. Okey. Persoalannya, kita nak mulakan dulu dengan apa yang berlaku di sini. Supaya saya akan bawa rentetan daripada penurunan ini. Saya akan bawa satu-satu kepada anda. Okay. Ini macam biasa, ekstrim. Lepas tu dia dah buat TP wajib. Lepas tu TP wajib termasuklah juga re-entry dan munculnya MHV, dan ada pun ekstrim dekat situ. Okey. Itu benda yang kita tahu. Okay. Saya nak cerita tentang re-entry ni. Ini adalah point of re-entry. Okay. Dia berlaku apabila munculnya satu buy, keadaan buy, orang kata apa, buyer masuk. Istilah dia pakai buyer masuk, order buyer menguasai market. Maka terjadilah candle-candle yang orang kata apa, jelas, engulfing semua, banyak body candle besar-besar. Okey. Apabila berlakunya arah-arah ni, dia akan buat satu zone. Dalam BBMA dipanggil zone re-entry. Okay. Sebab apa? Zone re-entry ni dia boleh jadi re-entry untuk buy, dan juga dia boleh jadi re-entry untuk sell. So dia ada dua, re-entry untuk buy, re-entry untuk sell. Mudah untuk orang faham. Okay. Tetapi untuk kita kecilkan skop pemahaman kita, apabila berlakunya kenaikan yang orang kata jelas, okay, yang jelas lah, okay, yang nyata, dia akan mencari zone untuk buy, zone untuk buy. Okay, kita takkan buy waktu tengah trending, dia akan ada zone dia. Okay, zone dia. Okay, so zone ini adalah Tuan Omar Ali dah tandakan siap-siap dah. Kita tak perlu nak cari kat mana zone tu, nak fikir candle tu macam mana rupanya, macam mana sideway-nya, macam mana ada shadow-nya, macam mana ada echo-nya. Dalam BBMA setup jelas, setup dia jelas tuan-tuan. So ini semua Tuan Omar Ali, cikgu kita dah sediakan untuk kita. Okay. Zone ni adalah zone untuk support, bermakna zone untuk buy. Okay. Jadi termasuklah candle yang breakout ni. Nampak? Okay. Nampak candle merah ni kan? Okay. Point re-entry 1, point re-entry 2, dia naik. Kita faham dia naik. Kita faham dia naik dekat 50-60 pip. Okay. Tetapi bila berlakunya satu breakout, bermakna re-entry untuk buy, dia breakout. So bila berlaku breakout, bermakna arah sell berlaku. Okey. Cuma dalam keadaan ini ianya adalah arah awal untuk sell. Okey, arah awal untuk sell. Jadi arah awal untuk sell ini
dia mesti akan mencari zone untuk sell pula. Jadi untuk mencari zone ni, dia akan mencari kawasan ini. Nampak kawasan shadow ni semua ni. Nampak ni? Nampak tak? MA5 masuk. MA5 masuk, itu tanda zone sedang diaktifkan. Okey. Sebab tu bila dia breakout, macam mana dia breakout sekalipun, dia akan mencari balik. Dia akan retest balik dia punya zone. Dia akan cari di mana zone dia. Sebab zone tu sangat penting tuan-tuan. Sekejap. Kenapa kita cakap zone itu penting? Sebab dia akan berguna pada waktu-waktu tertentu. Okey. Contoh. Okey. Ni dah masuk sell, kita dah boleh sell. Kita mungkin masuk sell. Selagi mana dia ni, kita boleh masuk sampai 100 pip tuan-tuan. Okey. Kita boleh masuk sampai 100 pip. Ni saya cerita secara general. Okey, kita belum go into detail lagi. Jadi bila kita jumpa zone buy, okey, dia breakout, bermakna dia dah mula untuk mencari penurunan. Okey, mencari penurunan. Dan penurunan ini dia akan mencari, of course dia akan mencari mid BB. Kita tahu sebab mid BB ni selagi mana trend tidak bolos mid BB, itulah re-entry bagi trend yang sedang berlaku. Itulah re-entry bagi trend yang sedang berlaku. Okey. Kemudian dia naik. Tuan-tuan perasan kat sini, nampak? Sini semua shadow. Okey, sini semua shadow. Okey. Tiba-tiba ini ada satu candle yang keluar yang membawa kepada keluarnya MA5. Bermakna dia nak buat arah. Tetapi arah yang dia buat tu tidak berjaya melepasi MA5. Tetapi weight yang dia carry purata, average yang dia carry itu berjaya membawa keluar nilai MA5 tu melebihi daripada nilai MA10 yang tebal ni. Okey, MA5 high dengan MA10 high. Okey, dia berjaya bawa keluar MA5. Jadi kita akan assume yang dia sudah pun mula untuk ura-ura membawa re-entry untuk buy di masa akan datang. Sorry, re-entry buy di masa akan datang. Sebab itu kita nampak dekat sini ada re-entry buy selepas berlakunya, kita boleh katakan arah sikit nampak, arah di puncak. Ini kalau kita buka di MACD ke stochastic, kita boleh nampak diversion akan muncul kat sini. Tapi itu cerita lain. Okey, cerita lain. Saya pun tak tahu indikator tu. Saya tak pakai. Saya pakai basic saja. Okey. Jadi di sini level ni, tuan-tuan, munculnya arah. Okey, selepas entry buy, the buyer masuk lagi. Buyer masuk bila berlaku arah, dia mesti akan ada re-entry. Jadi re-entry dia dekat mana? Sudah tentu kita akan mencari kawasan berdekatan dengan MA5, iaitu di kawasan ini. Okey. Ini adalah re-entry bagi buy. Tetapi ianya telah pun dibolosi. Okey. Zone untuk buy ini dah bertukar. Kerana buyer sudah tidak dapat menguasai market dan digantikan pula dengan seller. Mana seller dah masuk pada hari bila ni? 26 hari bulan 1. Okey. 26 hari bulan 1 ni seller dah masuk. Hari 26 hari bulan 1 seller dah masuk. Jadi bila seller masuk, dia akan pecahkan zone.
candle arah ni tuan-tuan, okay, candle arah sell, dia kerja dia adalah memecahkan zon-zon buy. Senang nak ingat. Okay. Bila berlakunya candle arah ni, kita tahu bahawa pertama dia dah pecahkan zon yang pertama. Zon re-entry buy yang pertama. Kemudian kita dapat lihat dekat sini pun ada zon re-entry buy. Pun dia lajakkan juga tuan-tuan. Nampak? Dia lajakkan juga. Jadi kita dah nampak dia dah pecahkan zon untuk yang kedua. Termasuklah juga dekat sini tuan-tuan, dia pecahkan juga re-entry buy yang ketiga. Jadi tugas candle arah ni adalah untuk memecahkan semua zon-zon buy yang terhasil daripada pergerakan buyers. Okey. Jadi okey. Sekarang kita tengok sell punya zone dekat mana. Jadi seller dah masuk. Seller dah masuk berterusan. Okay, kita nampak ada satu candle hijau kat sini. Okay, tetapi candle hijau ni tidak menyentuh MA5. Jadi kalau saya katakan ini sebagai re-entry, dia akan jadi terlebih advance. Jadi saya tak nak pakai istilah tu. Jadi saya akan tinggalkan ni dulu. Kita buat basic saja dulu. Kita buat basic. Kita akan cari zone-zone re-entry sell bagi trend seller yang masuk ni. Okay. Kita dapat lihat ada, ini je lah keadaannya. Nampak? Jadi kita nampak dekat sini dia cuba menghampiri zone untuk sell, dan dia telah pun mengambil re-entry untuk sell itu. Seller dah buat satu order, satu supply yang banyak. Okay, dia dah dapat supply dan dia dah turun. Tu seller dah masuk, dan ini kawasan untuk sell, dan dia telah pun turun. Cuma dia tidak berjaya melepasi MA10. Jadi apa yang berlaku, zone sell ni tuan-tuan telah pun diborosi, bermakna buyer dah take over balik. Sebab itu kita nampak buyer dia tak masuk waktu-waktu macam ni. Buyer masuk waktu muncul candle arah. Begitu juga dengan seller. Seller pun dia tak masuk sini. Seller masuk dekat candle arah kukuh. Tetapi candle arah awal ni adalah lebih kepada retracement yang berlaku untuk trend, major trend. Dia masih lagi retracement reversal adalah opposite trend yang daripada major trend. Itu saya dah bagi tahu sebelum ni. Cuma yang major trend ni adalah yang cross mid BB. Yang cross mid BB. Selagi dia tak cross mid BB, selagi itulah tuan-tuan, trend tidak akan bertukar. Okey. Kemudian, ni satu benda yang baik yang seronok saya cerita. Kenapa saya tak nak ambil yang advance ni? Okay, kenapa saya tak nak ambil yang advance ni? Sebab apa tuan-tuan? Okey. Advance ni juga, level-level ni semua dia akan reflect kepada level-level di kawasan ni juga. Somewhere dekat kawasan ni, dalam lingkungan ni, akan munculnya candle zone-zone re-entry di masa akan datang. Tak percaya, kita buka. Nampak? So, perasan tak, ini semua kalau saya katakan ini adalah zone re-entry advance kepada bagi BBMA. Kalau basic, kalau dia sentuh pun, kita akan dapat lihat dalam shadow ni, bila munculnya candle yang breakout level ni, dia akan buat re-entry juga, dan kita akan dapat lihat kat sini. Nampak? Berlaku. Dekat sini pun ada juga. Kita panjangkan. Kita akan dapat lihat dekat kawasan ni tuan-tuan.
Yang putih ni, nampak? Jadi berlaku sahaja level-level yang tertentu macam ni, macam level-level ni juga, bila berlaku sahaja buyer masuk, itu adalah signal. Kita tak kejar. Sebab itu kita tak re-entry ni, kita tidak kejar candle arah. Sebab candle arah tu dia membuat signal. Dia buat signal. Kalau dia nak naik, contoh dia nak naik, biar dia naik. Macam mana pun dia akan cari zone untuk re-entry. Kalau dia nak naik buy, zone untuk buy mesti ada. Dan BBMA dia dah siap tanda-tanda. Di mana muncul pertemuan MA5 dan juga MA10. MA5 di dalam lingkungan MA10, itulah zone untuk re-entry. Jadi ini adalah candle arah buy dan zone re-entry di sini. Kebetulan ke tuan-tuan, apabila zone re-entry itu sama level dengan zone re-entry sell tadi? Sama level. Okey. Sama level tuan-tuan. Selepas itu, selepas dia re-entry, dia akan naik. Dia akan naik untuk membuat buy yang baru. Kemudian dia akan mencari re-entry. Okey, re-entry dekat sini. Dekat sini. Dia tidak cari kat sini, tetapi dia terbolos, terlajak. Kenapa dia pergi kat sini? Sebab kat sini ada support juga. Sebelum berlakunya arah kenaikan, buyer masuk kat sini, support yang terakhir adalah di sini. Jadi dia boleh juga mencari di kawasan bawah ini. Dan syarat dia tuan-tuan, kebiasaannya dia tak akan lepas sebenarnya. Dia tak akan lepas resistance. Tetapi kali ini dia naik, dia lepas, nampak? Kebiasaan dekat sini dia turun balik. Tapi dia lepas. Bila dia lepas, dia akan mencari zone to re-entry. Jadi dekat mana zone re-entry itu? Kita panjangkan. Ini pun zone re-entry yang dia terbolos, dan ini dia dah masuk balik. Ini pun re-entry juga. Jadi bila dia re-entry, dia akan naik. Slowly dia akan naik, tuan-tuan. Berlaku lagi arah. Cuma arah yang berlaku ni adalah arah momentum. Masih lagi arah. Jadi arah ke momentum ke, dia masih lagi akan mencari re-entry. Jadi dekat mana dia ambil re-entry ni? Level ni. Level history kita. Kebetulan kena kat sini. Dia akan ambil point re-entry kat situ dan dia akan naik. Dan berlaku lagi arah. Arah ni dia memecahkan resistance yang ini. Bila dia pecahkan resistance yang ini, dia akan datang balik di kawasan untuk membuat re-entry. Begitulah seterusnya berlaku lagi arah, dan dia pecahkan yang atas ini, dan di sini jugalah dia akan membuat re-entry. Dia membuat re-entry sehinggalah zone re-entry itu dibolosi di sini, tetapi tidak dibolosi di kawasan ini. Ini pun ada, sebab ini ada resistance become support. Ini pun kawasan re-entry juga. So kena berhati-hati. Sebab itu saya masih lagi masa di kawasan ini, masih di dalam kota ini, tuan-tuan. Dekat sini saya dah masuk sell dan juga buy. Saya masuk sell dulu. Okay, masa tu untuk ambil retracement. Saya dapat sell, saya close. Lepas tu bila dia masuk, munculnya buy, barulah kita masuk buy setelah munculnya confirmation. Okay. So ini adalah secara basic ataupun secara menyeluruh di mana nak masuk entry kita, trend untuk sell ataupun untuk buy. Okay. So kita dah ada daripada apa yang saya kongsikan selama setengah jam ni, kita dah tahu dua perkara, trend buy
dan juga trend sell yang berlaku mesti akan mencari re-entry. Tempat zone itulah kita tunggu. Okay, tempat zone itu yang kita tunggu. Okay. Sekarang dah tunggu nak entry macam mana? Kita dah tunggu, kita dah tahu dah. Zone kita dah tahu daripada video yang saya share ni. Kita dah tahu dah zone dia dekat mana, zone mana yang dia pecah, zone mana yang dia tak boleh pecah. So itu adalah tempat-tempat untuk kita buat re-entry. Okay. Jadi selepas ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana kita nak pastikan bahawa re-entry itu adalah re-entry yang valid, ataupun orang kata bila kita masuk entry tu floating tu sikit ataupun tidak berpanjangan. So ini yang saya amalkan. Ini yang saya amalkan. So mungkin saya akan share sebentar lagi dengan anda semua ya. So saya rasa untuk secara general re-entry inilah dia. Kenapa ramai trader yang kantoi dekat re-entry? Pertama tuan-tuan, sebab kita menghafal. Ni saya share sikit lah. Even saya dulu pun masa kita saya mula-mula belajar BBMA ni dulu juga, saya hafal bila dia kata re-entry point, kita ingat re-entry semata-mata, tetapi ada juga re-entry yang tak jadi kan? Betul, ada re-entry, kita tahu ni re-entry, tetapi bila re-entry tak jadi, kita tak tahu nak buat apa. Bila re-entry tu jadi, kita tak tahu nak buat apa. Termasuk juga macam ni. Ini paling teruk sekali lah. Kita dalam dilema, ini re-entry ke ataupun sell ni? Tengok macam nak sell, ini MHB ni, tetapi tak ada candle arah sell. Kita dah sell ni. Contoh, kita dah confirm kita dah sell, kita dah ingat ni candle arah, kita ingat sini candle arah ni. Kita sell tuan-tuan, tengok floating. Elok-elok kita sell, pop floating naik dah. Cut loss. Kita buy. Kita masuk buy kat sini tuan-tuan. Sekali buy, tengok dia turun pula. Muncul arah, sudah. Broker dah main dengan kita. Oish, broker kacau ni. Nampak? Dia sebab dia tak ada ilmu. Okey. Saya sebenarnya bila kita tengok, kita banyak buat back test, kita tahu walaupun dia, sebab tu bila kita masuk mana-mana group, mana-mana otai dia akan kata, awak kata bila cross mid BB trend bertukar. Jadi kenapa tiba-tiba, tapi otai dia tak masuk sell, dia masuk buy kat sini tuan-tuan. Jadi bila banyak layer-layer dia, orang tahu apa hal ni, cakap tak serupa bikin, kata nak masuk sini sell, tetapi dia lupa. Memanglah candle cross mid BB, tetapi cuba bayangkan, bezakan antara candle yang cross mid BB yang ini dengan candle yang cross mid BB ni, yang mana satu yang lebih kuat sell? Kita sebagai newbie, saya masa mula-mula trade BBM ini, saya tak dapat bezakan. Saya memang tak dapat bezakan. Duk fikir, ini buy ke sell ni? Ini buy ke sell? Ini nak naik ke? Mana lagi? Macam ni. Ini re-entry, tapi ini tak mungkin dia nak sell. Tak mungkin dia nak sell pasal dia dah terlajak ke atas. Mungkin dia nak ambil point kat sini. Sebelum munculnya seller ni, dia ada satu resistance kat situ. Kita ingat nak masuk buy. Lalas kita buy kat mana tuan-tuan? Kita buy kat atas ni. Lepas tu turun. Kacau lagi. Nampak? Kita dah elok-elok kita nak buy, ingat nak naik atas, sekali dia bantai turun tuan-tuan. Dia bantai turun.
broker dah tipu kita kan, market dah tipu kita. Ini saya cerita tuan-tuan, berdasarkan pengalaman saya sendiri, bukan pengalaman orang lain. Ini pengalaman saya sendiri lah. Untuk saya sampai kepada tahap kefahaman yang saya ada sekarang ni, banyak orang kata liku-liku perjalanan yang saya tempuhi, yang mana saya dapat kongsikan dengan anda semua. Kita dapat kongsikan dengan anda semua. So benda-benda ni semualah yang trader-trader kena perlu perhatikan. Ini arah, ini paling best arah. Lepas tu nak masuk re-entry kat sini, kita dah layer siap-siap kat sini tuan-tuan. Saya tukar kotak sekejap. Nah ni, dia dah masuk arah, kita dah re-entry siap-siap sell kat sini. Tapi kita lupa dekat sini ada re-entry ataupun support untuk buy. Sebelum buyer masuk, ada support kat sini, ada support, dan dia tidak berjaya break support tu pun. So mungkin selepas ini kita akan share lah dalam slot yang berikut lah. Saya bagi saya masa rehat kejap, saya nak bagi minum air. Kejap lagi kita sambung lagi video ni untuk anda semua ketahui bagaimana cara untuk masuk re-entry yang paling cun sekali. Itu yang saya amalkan. Kita jumpa selepas ni. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh follow apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Sebab apa? Yang kita kongsikan sebentar tadi adalah satu market structure. Saya boleh kata market structure bagaimana daripada buy, dia boleh turun membuat sell bila seller masuk, dan kemudian dia bertukar menjadi trend buy apabila buyer sudah masuk. Jadi sudah tentu trend itu tidak bertukar dengan dua perkara. Yang pertama, munculnya candle arah kukuh. Yang kedua, berlaku breakout pada zone re-entry yang sebelum ni, ataupun kalau daripada support nak naik trend buy, dia akan break support ini dulu, resistance ini dulu, dia break resistance, barulah resistance ini menjadi support. Itu saya dah share dalam video zone zero loss kot, mungkin zone zero loss kalau tak silap saya lah. Cumanya bila masuk re-entry ni, kenapa masih lagi ramai yang kantoi? Kenapa masih lagi ramai yang goyang nak masuk re-entry? Kita masuk satu-satu tuan-tuan. Kita cuba kita ambil kat sini tuan-tuan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Satu, dua, dan juga tiga. Tiga spot re-entry. Macam mana kita nak tahu? Saya nak juga ambil dekat sini lah, tapi ni saya nak colourkan warna golden. Macam mana kita nak tahu bahawa ini adalah re-entry untuk buy? Kita memang tahu, kita tahu
ini adalah re-entry untuk buy. 1, 2, 3, 1 2, 3 re-entry untuk buy. Tetapi macam mana kita nak masuk? Kalau saya main masuk kat sini saja, tiba-tiba dia tak naik, lepas tu dia turun, saya dah floating. Okey. Jadi tuan-tuan, zone re-entry kalau siapa-siapa yang tengok saya punya SOP selepas zone re-entry ni, apa yang kita nak adalah TF1 dia membuat cross M50. okey, senang. okey, cuma ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang masih lagi, bila dia cross M50, sorry bukan TF1 sorry bukan TF2, TF1 tuan-tuan. okey, ada yang bila nampak saja TF1 cross MA ni, dia terus masuk. Lepas tu dia cross balik tuan-tuan. Kenapa tiba-tiba dia dah cross MA tu, dia dah berlaku validation seperti yang dia perkatakan, tetapi kenapa tiba-tiba dia jatuh balik? Dia jatuh, kita kacau. Jadi saya tambah satu lagi satu lagi tips petua. TF2 dia mestilah cross mid BB. okey, ini senang, ini semua orang tahu, tetapi ramai yang tidak fokus kepada apa yang berlaku di sini. Jadi bila TF1 cross MA50, tetapi apabila kita rujuk di dalam TF2 ni dia belum lagi berlakunya cross, dia tidak cross MA, dia tidak cross mid BB. Jadi bila dia tidak cross, selagi mana dia tidak cross mid BB, selagi itulah trend tidak akan berubah tuan-tuan. Saya lebih rela tunggu sehingga TF2 ni buat cross mid BB, baru saya entry. Saya lebih rela buat tunggu macam tu tuan-tuan, daripada kalau kalau kita nak ambil pips lebih awal, kita masuk tunggu pada full setup yang berlaku di TF1. Jadi full setup ni bila dia cross MA50, dia dah jadi validation awal untuk zone re-entry di time frame 3. Dan apabila dia naik, dia tidak melepasi ataupun dia tidak membuat momentum. Kita WTP, tetapi tak ramai yang tahu untuk TP terus bila tidak berlakunya momentum. Kita cuma mengharapkan momentum, tetapi bila tak muncul momentum, dia patah balik tuan-tuan. Bila tidak ada momentum selepas re-entry, trend akan berpatah balik. Sebab itu bila dia berpatah balik tu, keadaan itulah yang membuatkan TF2 ni dia tidak berjaya cross mid BB. Sebab apa? Bila TF2 cross mid BB, itulah tanda momentum di TF1. Dan momentum di TF1 tu dia akan membuat re-entry. Point tu kita balon kau. Tambahlah layer lagi. Kan? Cuba ramailah sahabat-sahabat saya yang sama-sama dalam tim coaching pun ada yang terciduk juga dekat tempat re-entry, terutama bila re-entry di sideway. Re-entry di sideway ni memang ramai yang akan kantoi. Tetapi tips yang petua yang saya nak share dengan anda adalah yang ketiga ni. TF2 dia mesti cross mid BB, sebab bila berlaku crossing mid BB di TF2, dekat situlah TF1 buat momentum.
TF2 cross MACBB je try memang akan follow lah tuan-tuan. Selagi TF2 tu dia tak cross MACBB, dia tak akan follow. Okey, enough saying, kita tengok contoh. Okey, ni semua re-entry, kita panggil point yang kosong lah. Okey, 0, 1, 2, 3. Okey, dan kita ini assuming ini TF3, mana kita buka H4 TF3. Okay, ini time frame yang saya buka ni, ini time frame H4. Jadi kita buka satu time frame di bawah, okay, iaitu time frame H1. Okay, okay, perasan tak tuan-tuan, dekat sini nampak yang tadi tu, yang kosong tadi tu, kenapa re-entry ni dia naik dan dia jatuh pergi mencari mid BB. Okay, walaupun kita nampak, walaupun saya kata dia cross, okay, dia naik tetapi dia cross balik tuan-tuan. Tengok, dia cross balik, nampak? Bermakna dia tidak mahu meneruskan kenaikan lagi. Okay, sehinggalah dia jatuh ke bawah. Okay, jatuh ke bawah, fine, muncul dekat sini dan kita nampak ada kenaikan dekat sini. Okay, sini ada dua benda yang kita kena tahu. Kenaikan yang pertama dan kenaikan yang kedua. Okey, kenaikan yang pertama ini adalah kenaikan yang tidak melepasi resistance. Okey, tapi tak apa, kita boleh masuk. Okey, ini kalau nak masuk, okay, kita perasan tak saya kata tadi, bila ada berlakunya arah, dia akan ada re-entry, betul? Kita tekan masuk dekat kawasan ni, kita akan tunggu tempat re-entry. Jadi bila berlaku benda-benda macam ni, kita akan tunggu re-entry. Tapi bila sementara kita tunggu tuan-tuan, kita tunggu, tiba-tiba dia turun, kita pun kita dah dapat satu orang kata pengetahuan bahawa kita boleh re-entry dekat sini, tetapi masih lagi dalam zone bawah mid BB. Jadi kita boleh tarik handbrake balik. Okay, tunggu signal yang kedua, iaitu muncul ada candle yang candle arah kat sini. Kemudian mesti ada re-entry akan berlaku. Nah, kat sinilah re-entry dia. Nah, mungkinlah tuan-tuan kata kita masuk agak jauh, tapi tak apa. Sebab itu kita punya SOP kita. Okay, kita masuk, tetap dia naik, cuma tidak ada momentum, tetap dia naik, kita dah boleh masuk. Okay, tengok yang kedua. So yang kedua pun sama juga. Yang kedua dia dah naik. Okay, cuma kenaikan ini, okay, dia dah terus membuat ekstrim. Jadi yang itu kita tak akan ambil biasanya. Okay, kita tak akan ambil sebab dia dah tamat. Macam ni kita boleh masuk, kita tahu destinasi dia dekat atas. Tetapi kalau dekat sini, macam mana kita nak masuk kalau destinasi pun dah sampai? Dia dah sampai dah destinasi dia. So kita tak boleh nak hold lama. Jadi kita tunggu re-entry yang kedua. Dekat sini, cross mid BB, tunggu dia buat re-entry, dia turun kawasan ni pun boleh masuk tuan-tuan. Okay, boleh masuk. Sebab apa? Sebab dekat sini candle yang muncul ni adalah candle arah. Okay, tetapi yang berlaku di sini re-entry yang kita tengok 1 dan 2 ni tidak ada candle arah. Jadi sebab itulah poin yang ketiga ni untuk masuk ni lebih kukuh berbanding dengan poin 012. Sebab re-entry tidak berlaku selepas arah. Cuma poin yang ketiga ini re-entry berlaku selepas arah. Sebab tu kita boleh masuk dekat poin yang ketiga, iaitu berlakunya crossing, dan di situlah kita boleh masuk. Sebab tu dia boleh naik.
dia boleh naik dekat 100 pip juga. Okey, habis. Sekarang kita tengok sekarang ni kita cuba masuk tadi dah H4 kan, kita cuba masuk yang ni H1 pula. Okey, H1 berlaku lagi arah. Okey, jadi sekarang ni H1 adalah TF3. Okey, dan ini adalah re-entry untuk H1. Okey, syarat dia re-entry berlaku selepas arah, dia akan menjadi re-entry yang kukuh. Saya dah tunjuk tadi 012 re-entry yang berlaku tidak berlaku selepas arah, tetapi re-entry yang ketiga berlaku selepas arah, jadi dia lebih kukuh. Okey, kita tengok ini, arah kukuh sel berlaku dan ini re-entry. Okey, ni H1. Sesiapa yang nak masuk equity tak banyak, nak masuk scalping ataupun tak nak floating besar-besar, you boleh buat H1 sebagai time frame yang ketiga. Okey, H1 you buka M15 berlaku. Okey, nampak tak di sini? Macam mana saya tu? Okey, nampak. Kita boleh dapat lihat daripada atas ni, kita ada satu muncul cross MACD, dan yang kedua somewhere sini dia muncul crossing MACD, dan ini crossing low BB. Nampak? Jelas. Syarat dia senang. The crossing tu dia mesti break MA low ni. Nampak? Dia break MA low. Dia break sikit pun kita dah boleh buka mata. Okay? Sebab tu dia re-entry. Re-entry kat sini, selama dia re-entry saya takkan buat apa-apa. Selama dia dekat sini, saya takkan buat apa-apa sebab saya nak tunggu confirmation. Sebab buat-buat tiba-tiba kita masuk dia naik, tak kena yang kita punya equity kan. Kita sayangi equity kita. Masuk waktu adanya validation yang confirm. Selagi tak confirm, candle mana yang tak beri confirmation, kita takkan masuk. Sebab itu tunggu candle mana yang nak masuk, itulah candle dia. Re-entry dekat sini. Tunggu confirmation di mana dia nak confirm, dia nak jatuh. Dekat time frame yang kedua M15 dia dah bagi dah. The cross MACD. Okay, fine. Apa jadi dengan TF1? Okay, tengok. TF1 tuan-tuan, nampak? Full setup dah berlaku. MHV terus kepada momentum. Yang ni pun sama. The cross ni yang saya katakan tadi. Dia dah cross EMA, tapi dia cross balik. Macam mana? Macam mana? Tapi bila kita tengok dekat M15 ni, dekat sinilah dia muncul. Waktu itu dekat sinilah dia muncul. Saya boleh katakan dekat kawasan sini. Cross saja mid BB kat sini, kita akan dapat lihat sini pun dah close. Dia dah nampak crossing juga. Maka dia terus kepada momentum. Jadi dekat situlah kita boleh ambil pips yang paling banyak. Floating pun tak banyak tuan-tuan. Floating pun dalam 40 pip kalau kita masuk kat sini lah. 40 pips, tak banyak pun. Tak banyak kan? Tak banyak pun. Okay. Jadi waktu dia turun ni kita boleh ambil berapa banyak. Okey, sekejap. Nampak ni? M5 pula menghampiri mid BB. Okay, bila menghampiri, adakah itu re-entry? Ya. Itulah re-entry bagi M5. Jadi kita nak buat apa? Macam biasa, zone re-entry yang berlaku di time frame besar. Contoh dekat sini lah time frame 5 minit. Time frame 5 minit dekat sini berlaku okey, berlakunya re-entry. Kita buka time frame kecil. Okey, buka 1 minit. Kat mana tadi? Ini okey, 26 Januari. Okey, 5 minit Nampak? Dekat sini tuan-tuan Macam mana dia naik sekalipun Nampak? Ni mid BB.
MACD, okay, macam mana sekalipun dia naik menghampiri zone re-entry di MACD di time frame besar, selagi dia tidak cross MACD, dia tidak akan jatuh. Tapi bila dekat kotak kuning ni dia dah mula cross di kawasan MACD, kejatuhan tu bermula. Tengok balik dekat sini, nampak? Dekat sinilah mulanya kejatuhan. Kunci dia tuan-tuan adalah ni, TF2 ni. So TF2 sangat-sangat penting untuk kita dapatkan confirmation macam mana kita nak pastikan bahawa zone re-entry kita itu adalah zone yang valid. Saya harap tuan-tuan dapat belajar sesuatu di sini. Saya harap tuan-tuan dapat sesuatu di sini daripada perkongsian saya. Sebab apa? Ramai yang terlibat dengan BBMA yang masuk zone re-entry, dia dah pending siap. Sedangkan pending itu tidak menjaminkan confirmation untuk re-entry itu berlaku. Re-entry itu berlaku setelah zone di TF2 dan di TF1 melakukan validation. Confirmation, validation TF1 dia dah validate, confirm nak naik, masuk je TF2, dia cross saja MACD, memang perjalanan tu terus macam lastik, terus macam lastik tuan-tuan. Selagi TF2 tak bagi lastik cross MACD tu, you punya zone re-entry tu memang tak akan berlaku. Mana benda yang paling macam ni juga, macam ni. Ni kan dia jatuh banyak ni kan. Jatuh banyak ni. Okay. H1. You buka M15. Dia jatuh. Nampak? Macam mana dia nak jatuh sekalipun, you kata re-entry. You masuk sini. Dia naik. Dia jatuh balik. Dia jatuh balik tuan-tuan. Nampak? Tak ada pun candle yang break mana-mana mid-BB yang melepasi MA ni. Melainkan dekat sini. Ni, candle ni. Dia keluar saja mid BB dan juga dia break MA yang MA high 5 dengan 10 tu. Dia tengok dia terus masuk. Re-entry ni. Masa ni lah dia naik. You macam mana you nak floating lama, because dia dah mula kenaikan, dia naik berapa pip ni. Dia dah naik berapa pip? Dekat 100 pip lebih dah tu kan. 100 pip lebih dah. Maknanya kunci dekat sini, zone re-entry, validation, TF1 MA50 cross, TF2 mid BB cross. So dua benda ni you kena mahirkan. Cuba buat banyak backtest dan kita akan tahu. Okay, macam ni contoh. Ni. Kalau saya dulu ni, saya dah ingatkan nak sell ni. Sedangkan mana ada candle arah. Ini candle arah. Ni candle arah macam ni. Sini ya. Ni. Ini candle arah. Ini bukan candle arah. Jadi dekat sini kita tengok lagi sikit lah tuan-tuan. Okey ni. Ni masih lagi re-entry buy H1. Buka M15. Okey, nampak. Dekat sini. Tak lepas pun MACD. Tak lepas pun MACD dan juga candle MA high. Dia lepas di dalam kandang. Okay, saya nak cari yang di luar kandang. Jadi yang di luar kandang tu kat mana? Yang keluar kandang ni, saya panggil kandang lah, MA high dengan low ni, tengah-tengah tu dia keluar daripada tu, sebab senang faham lah kan. Dia keluar kandang dekat sini, dia bagi re-entry dekat sini. Dia nak floating berapa banyak? H1. Dia keluar sini, re-entry bermula, re-entry sini bermulanya kenaikan, re-entry buy ni bermula kenaikan buy, dia bagi re-entry lebih zone lagi di time frame kecil, terus naik tuan-tuan. 70, 80, 90 pip. So inilah cara trade re-entry. Ada di kalangan daripada sahabat-sahabat coaching saya juga yang masih lagi macam saya pun ada juga, dia baca terbalik. Sebab dia duk hafal MHV. Tak payah tengok MHV, tengok re-entry saja.
re-entry itu bolos, dan you fokus kepada trend yang baru. Tak payah nak duk hafal MHV apa ni extreme, tak payah. You cari dekat mana re-entry di time frame besar. Kalau re-entry itu bolos, then okay, you fokus kepada re-entry untuk trend yang baru. Contoh takan itu je lah, takan itu saja. Macam kita duk ingat, okay, macam kita duk ingat kan, okay, MHV nak sell lah kot. Tapi dia dah habis sell kat sini. So kita duk, jangan hafal MHV semua tu. You cari re-entry dekat mana, dekat situ you fokus. Time frame satu mesti ada validation di MA50, dan time frame yang kedua itu dia mesti membuat confirmation yang cross mid BB. Itu cukup. You time frame 3 you fikir time re-entry saja, dan you cari dua benda ni dekat time frame 1 dan time frame 2. You buat backtest banyak-banyak. You dah boleh hafal lah you punya zone-zone, di mana zone untuk support, di mana demand zone, di mana supply zone you nak sell, di mana demand zone you nak buy. So you dah hafal re-entry, you cari dua benda, you dah boleh profit dah. You boleh grow you punya account dengan dua benda ni. Hafal re-entry dekat mana, cari re-entry dekat mana, dan mahirkan dua benda tu. Okay? So mahirkan dua benda tu saja tuan-tuan. InsyaAllah saya harap anda mendapat sesuatu daripada perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah saya berdoakan supaya anda juga mendapat kefahaman, mudah-mudahan seperti saya, malahan mungkin lebih baik daripada saya. So semua ilmu tu kita kongsikan sama-sama lah, untuk kita amalkan sama-sama untuk kepentingan bersama. Good luck in your trading, selamat trade, semoga anda berjaya, semoga kita semua berjaya, dan kita boleh jadikan ini merupakan salah satu daripada kita punya jalan keluar ataupun penyelesaian bagi masalah kita sebenarnya. Itu saja saya rasa. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang masih memberi sokongan kepada saya. Kepada mereka yang masih yang nak juga join tim coaching saya pun boleh, tak ada masalah. You boleh telegram je saya. Dalam video sebelum ni pun ada. Cari dekat telegram saya, dan you boleh, saya akan share link lah untuk anda semua. So yang peserta dalam telegram saya ni, apa yang anda perlu buat adalah anda hanya perlu kekalkan akaun anda aktif. Aktif tu mana apa, bukan you masuk depo you parking, tak. You masuk depo you trade. So every time you win, every time you lose ke apa, you datang balik kepada saya, kita akan share, kita akan sharing balik, kita akan postmortem balik. Kenapa you rugi, kenapa you untung. Itu tujuannya saya buat personal coaching. First time you daftar, kita akan bagi terus 3 link video basic. You dah boleh hafal, you dah boleh fahamkan satu-satu. Slide kita buat bentuk slide. Dari video tu kita buat bentuk slide. Dan daripada situ you boleh dapat pemahaman, you boleh tahu macam mana you nak buat entry, dan you buat entry. So bila you buat, kalau you untung dan you datang ke saya pun tak ada masalah. Kalau you tak nak datang pun tak apa. Tapi bila you buat, you kena lipat. You lose, you stop loss ke, ataupun you cut loss ke, you rugi ke, you boleh datang balik dekat dalam kita punya telegram personal, sebab tu nama personal coaching. You datang balik dekat telegram dan kita akan postmortem balik dekat mana yang you entry. Tetapi tuan-tuan, kebanyakan mereka yang loss pun, bila kita datang balik 2-3 orang, reason ni sama, iaitu entry terlebih awal. Itu saja. Sebab apa entry terlebih awal? Sebab itu saya katakan tadi, bila kita entry lebih awal ni, sebab kita hafal zone re-entry, kita hafal masuk saja. Sedangkan BBM bukan begitu. BBM ini adalah menunggu validation. Sebab tu ada SSS tu, sabar. Even Tuan Omar pun ada bagi tahu, kena ada sabar. You tak ada sabar, memang you akan ke laut. Sebab tu dia boleh ajar zone re-entry, macam mana nak masuk, dekat mana nak masuk, candle mana nak masuk pun kita boleh ajar. Kalau ikut pemahaman saya, candle mana nak masuk, so itulah dia yang saya share dengan anda semua ni. Yang saya share dengan anda semua itulah dia. Itulah dia kelebihan you trade
sama-sama dengan saya dalam tim personal coaching pun. Tak ada bayaran pun, tak ada bayaran. You cuma daftar bawah link and then you trade di bawah account yang you daftar tu. Dan kalau you win atau you loss, you nak koreksi, you nak jumpa balik, kita boleh bincang balik, postmortem balik. So you boleh tahu. You boleh tahu. Tapi kalau you parking, you takkan tahu apa-apa, you takkan belajar apa-apa. Setakat saya bagi nota tak boleh. Nota saya dah bagi nota. And then you kena practice. So you tak practice, you tak tahu level you punya pemahaman you tahap mana. Dan juga itu juga merupakan salah satu daripada cara untuk saya filter out yang mana betul-betul trader dan juga mana-mana yang sekadar untuk mendapatkan list atau potential klien diorang. Contoh macam scammer pun dia akan gather juga, kumpul-kumpul sama-sama, tetapi dia akan slowly, pelan-pelan, privately dia akan senyap-senyap PM semua geng kita. So first itulah saya nak filter out yang mana orang yang betul-betul trader atau mana-mana yang betul-betul marketer. Marketer tu marketing lah, yang buat marketing saja, dia tak buat trade, dia buat marketing saja. So dia parking ikuti dan dia harap dia dapat kontak-kontak saya punya tim tak. Tim saya semua personal. Belum sampai tahap untuk saya iktiraf you sebagai betul-betul trader, you tak akan dapat combine dalam satu group private yang saya akan buat nanti. Itu belum lagi. Kita belum ada lagi group tu sebab sekarang saya masih lagi proses filter dan juga coaching one by one. So saya rasa itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan beroleh sedikit manfaat daripada video saya. Good luck in your trade. So siapa yang masih lagi nak join PC, boleh PM saya dekat Telegram, dekat Telegram username saya @Reza BBMA, REZA BBMA. Itu saja. Kalau nak cek link, boleh cek kat link video sebelum ni. Video sebelum ni saya dah share kepada anda semua. So terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.